Malam saya ada buat panggilan telefon ke rumah-rumah pilihan hati saya. Saya pilih ikut suka saya at random. Ya, selepas saya panggil tu ramai dah tak jawab call saya sebab dia dah tahu itu nombor saya. Tak apa. Lain kali saya pakai nombor lain pula. Banyak je nombor. Awak pun banyak nombor. Saya pun banyak juga nombor. Kalau saya call tu tolong angkatlah Nurin baru masuk. Janganlah tak angkat sebab saya call kan. Sebab awak semua rajin-rajin buat kerja saya tu sebab saya call. Okey, dan di Empat Azalia pun saya ada call. Ada yang seorang tu dia tak angkat tapi dia return call baguslah sebab dia return call. Saya tak nak bazirkan kredit dia, saya call dia balik nanti. Okey, saya tak apa, saya call awak tak kerja, saya kerja, saya ada duit boleh call awak lah ya. Jadi tolonglah Putri masuk kelas buat kajian kes ni kajian kes ni wajib nak dibuat. Kalau tak buat macam mana? So ada masalah ke nak buat kajian kes ni sebenarnya? Ya, saya tengok balik-balik tanya benda yang sama ya. Jadi kita nak tunjuk sedikit balik untuk refresh balik apa benda yang berlaku. Ini adalah soalan. Kalau awak masih ingat lagi lah soalan ni. Okey, ni soalan kita ni. Kita dah bagi awak daripada standard kandungan 9.2, standard pembelajaran 9.24. Nampak ke? Nampak. Okey, 9.26. Ni kita dah bagi dah soalan ni kat dalam grup ya. Mula-mula saya bagi dalam bentuk words, tak boleh buka, kita tangkap gambar lagi hantar. Ni objektif, 3 objektif kajian tapi saya bagi 4 ya. Okey, kemudian kita ada persoalan kajian ni ada 4 soalan yang awak kena jawab ya. Dan 3 kaedah kajian yang awak kena buat. Okey. Kemudian awak ada juga mesti menyediakan 3 sumber rujukan daripada contoh-contoh yang diberi ni ya. Okey, kemudian baru buat laporan ya. Laporan mula dengan menulis tajuk lah ya. Okey. Jadi hari ni kita nak tunjuk sampel lah macam mana yang dikatakan ramai yang ada sampel lama kat rumah kan. Jadi tindakan yang mula-mula sekali awak kena buat jadual kerja. Ya, ini jadual kerja awak. Okey, nama atas ni apa pun tak ada. Dia ada tajuk semata-mata ni dia tajuk ni. Okey. Saya telah bagi taklimat pada mereka yang hadir taklimat. Awak buatlah kotak sebiji macam ni. Ya, 4 akasia tak ada masalah saya fikir ya. Tapi ada juga yang tak bertanya langsung Okey, jadi pada 10 hari bulan 3 sememangnya saya telah memberi taklimat. Jadi awak tulislah mendengar taklimat ya tentang kajian penghasilan kajian kes. Lepas awak dengar taklimat, mungkin awak jumpa kawan awak kata jomlah kita pergi library kawan awak tak boleh pergi, awak pergi dengan mak bapak awak. Contoh ya. 11 hari bulan boleh tarik. Nanti tanda tangan ni saya yang akan tanda tangan. Ya. Itu 13 hari bulan saya bertanya Puan Soraya tentang cara nak menulis pengenalan. Yang ni, yang bertanya ni kan, kalau awak nak skor awak tinggi kan, skor markah awak nanti bila kajian kes siap, awak nak markah awak lebih tinggi, sekurang-kurangnya ni mesti ada 3 kali bertanya. Lebih tak apa. Ya, minimal 3 kali. Saya lihat ramai antara Empat Azalia yang bertanya saya, Empat Akasia ni pun ada. Tapi ada juga makhluk manusia yang langsung tak pernah tanya. Jadi bila awak tak tanya, skor awak dekat sini akan jatuh. Macam mana bagus pun awak menulis, nanti awak punya markah tu tak bagus. Ya, sebab awak tak ada letak sini. Ya, bertanya. Pertanyaan tu penting lah. Ya, bertanya. Kemudian dah habis bertanya, okey. Besoknya mungkin petangnya atau besoknya awak pun okay, saya rasa saya dah masuk lambat dah kan, bagi link lambat, tapi lagi lambat dari saya pun ada. Okey.
Sekejap, kerana kehadiran Nerita. Nerita, awak datang dengan siapa? Awak dengar dengan siapa? Seorang? Satu orang saja. Satu orang. Mana kawan tu tak datang? Tolong dengarkan. Okey, jadi pada 14 hari bulan, saya menulis objektif, katakan. Menulis objektif, kaedah, kajian. Okey, hari itulah, hari tu awak itu je yang awak buat. Dan, jadi taruhlah dan. Kalau ada lain benda buat, tulis. Okay, besoknya buat apa pula? 15 hari bulan, contoh. 15 hari bulan 3, ni bulan 2 tak silap. Bulan 3. 15 hari bulan 3, 20, 21, apa saya buat? Saya telah melayari laman internet untuk mencari bahan. Okey. Lepas tu dah cari bahan, tulis ni, saya menulis pengenalan. Tarikhnya bila? Menulis pengenalan, menulis persoalan 1 dan sebagainya. Sampailah habis sampai bawah. Tetapi dalam jadual kerja ni, macam saya cakap tadi, nak dapat skor yang bagus, sekurang-kurangnya 3 kali kena tanya cikgu. Ya? Janganlah benda yang tak tahu tanyalah, kalau dah tahu tak payah tanya kan. Tapi nak dapat markah, kenalah bertanya. Bila dah bertanya tu, kena tulis dalam ni sebagai bukti. Saya memang ada simpan tip. WhatsApp yang awak bagi pada saya tu adalah bukti saya. Jadi saya akan ingat ya orang yang selalu PM saya ingat. Okey. Jadi jangan awak risau, saya pasti ingat. Jadi kalau tak dapat markah tinggi, awak jangan salahkan saya lah kan. Saya dah maklum dah apa nak buat dekat situ. Jelas tak tentang jadual kerja ni? Terima kasih . Jelas cikgu. Jadi tanda tangan ni saya lah tanda tangan. Walaupun yang bawa tu bapak awak, tapi kalau awak rasa nak bagi bapak awak tanda tangan, suruhlah dia tanda tangan. Ya? Tapi dalam ni mesti ada setiap step yang awak buat. Setiap perkara yang awak buat, awak catat dalam ni, awak tulis dalam ni. Tanya cikgu, tulis sini. Saya telah bertanya guru. Tak perlulah ayat panjang-panjang nak saya telah menelpon guru, tak perlulah kan. Saya telah bertanya guru melalui aplikasi WhatsApp tentang apa, sikit. Jadi ada bukti di sini, saya ada bukti saya. Kalau awak tak tanya, awak jangan kata awak tanya sebab saya simpan ya semua WhatsApp, saya tak delete. Ya. Ada banyak kali bertanya ni, antaranya ialah Renisha rasa saya, dia banyak tanya. Ya. Okey, dah jadual kerja ni dia tak ada habis tau. Dia akan berterusan sampailah akhir sekali. Mungkin nombor 12 lah, mungkin nombor 16, mungkin pula. Mungkin nombor 16. Tarikh akhir kita nak hantar bila? 26 kan? 24 hari bulan 21 ni saya membuat pembentangan. Okey. Pembentangan. Lepas tu 17 26 hari bulan 3 2021 kajian kes dihantar. Tarikh ni penting. 16 hari bulan. 26 kan kita punya deadline. Berapa hari bulan? 26. 26. Tarikh penting ya. Bagus. Awak ingat, saya yang tak ingat. Okey, 26 hari bulan kajian kes dihantar kepada Wan Nuraya. Okey, jadi di sini yang ini ni penting. Sebab ini menunjukkan tarikh awak punctual hantar. Tepat masa awak hantar. Hantar awal lagi bagus. Ya? Macam tingkatan 5. Ada 4-5 akasia tu. Dah dekat 10 orang dah hantar awal. Sedangkan tarikh dia lambat lagi. Jadi ini juga mempengaruhi markah. Ya? Kalau hantar lambat,
Maknanya awak tak tepati masa, maka akan jatuh. Faham? Faham ke? Faham cikgu. Jadi jadual kerja ni dia akan bersambung-sambung dia tak berhenti dekat dengar taklimat saya je, tidak. Dia bersambung. Apa yang awak buat, siapa yang awak tanya, awak tulis. Kalau awak tak tanya saya, awak tanya Puan Masmi misalnya, tulis sini saya bertanya Puan Masmi. Boleh juga. Awak nak tanya Puan Amalina, Cik Amalina, tulis sini saya tanya Puan Amalina. Ya? Okey, lepas tu ini kertas yang pertama ini muka surat yang pertama kertas awak. Muka surat yang kedua kertas awak tu, nanti bagi orang masuk kan, saya punya komputer jam. Saya punya komputer ni tua. Okey, dah habis ni. Ini muka surat pertama, kita masuk muka surat dua. Ini jangan share. Ya, jadual kerja ni jangan share. Awak boleh tulis di belakang dia tapi jangan tulis di bawah dia. Kata ada ruang ni saya nak tulis kat bawah ni. Jangan. Ya, sebab awak tak tahu sampai mana jadual kerja awak akan berakhir. Mungkin ada 30. Ya. Okey. Awak pun masuk muka surat yang kedua. Awak pun tulislah objektif kajian. Objektif kajian yang saya perolehi daripada kajian ialah apa? Objektif kajian ni bukan ke saya dah bagi? Saya bagi dah ke belum? Dah. Saya bagi ada pada soalan ni. Ini soalan. Ini soalan. Ini objektif kajian. Yang atas ni tak payahlah salin. Atas ni tak payah salin. Terus bagi yang ni je. Ya, awak kata objektif kajian yang saya peroleh, objektif yang saya peroleh daripada kajian, tulis 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu masuklah perkara yang kedua, kaedah kajian. Okey, kaedah kajian, saya nak berapa kaedah kajian? 3. Bagus pun. Jadi tulis kaedah kajian. 1, kajian perpustakaan. Tengok kajian apa yang saya benarkan. Okey, mana kaedah ni? Pemerhatian boleh, perpustakaan boleh, melayari internet boleh, kajian dokumen, temu bual, melawat, audiovisual, lain-lain. Okey, lain-lain ni bolehlah masuk buku teks sekarang. Okey, jadi awak pun tulis 1, kajian perpustakaan. Pada 12 hari bulan, saya tengok tarikh ni mesti sama dengan jadual kerja. Ya, yang ni tadi tak ikut kawan-kawan kan? Ikut saya dengan ibu bapa saya telah sama, mesti sama dengan jadual kerja yang di atas tadi. Awak pergi library bila? Tengok sini. Oh, 11 hari bulan. Salah lah. Maknanya yang ni salah, kena tukar. 11 hari bulan. Faham? Boleh? Boleh cikgu. Okey, nombor 2, melayari internet, laman atau laman sesawang, salah satulah, sama je maksudnya. Ya, saya telah melayari laman sesawang untuk mencari sumber berkaitan tajuk. Jadi yang ini janganlah hanya tulis 1, 2, 3 ni, ayat ni kena ada. Jelas tak? Ayat kena ada. Bagi nampak sikit. Tu dia. Jadi saya telah mengkaji kajian dokumen. Saya telah mengkaji jurnal yang saya peroleh dari laman sesawang dan perpustakaan. Mungkin awak pergi perpustakaan, awak jumpa jurnal. Jadi awak gunakanlah. Ada murid yang pergi ke perpustakaan, dia tak reti nak cari bahan-bahan berkaitan dengan sejarah. Awak kena pergi dekat almari buku yang tulis 900. 900 tu semua sumber tentang sejarah. Kalau saya tak silap 200 ke 300 tu bahasa. Saya ingat sejarah je lah sebab saya mengajar sejarah kan. Jadi kalau pergi ke perpustakaan jangan jadi macam apa tu orang kera masuk kampung kan. Kita tengok mana nak pergi. Jadi di situ kan ada macam katalog. Saya tak faham lah. Sekarang mungkin mereka dah guna internet lah untuk mencari bahan. Jadi rujuk dekat almari yang tulis 900. Di mana-mana library dalam dunia ni, 900 tu memanglah sejarah.
Ya, dia ada sistem yang telah di standardkan. Faham tak? Ya, kaedah kajian. Lepas tulis kaedah kajian, tulis apa? Tajuk. Awak pun tulis tajuk. Tajuk ni saya kata boleh ambil daripada soalan saya. Ni soalan saya bagi ni kan ada soalan. Ni pernyataan masalah. Okey. Ni awak boleh ambil yang ni atau awak boleh cipta sendiri. Ya. Tapi dekat tepi ni tambahlah sikit. Bincangkan atau jelaskan. Ikut awak lah. Ya, nak senang bincangkan dia. Faham? Lepas tu tulislah penulis. Penulis ni nama awak lah, jangan nama saya pula. Nama awak lah, awak yang menulis. Yang ini saya yang menulis, jadi nama saya lah. Faham? Di atas kertas yang sama daripada awal, awak tulis objektif sampai kaedah kajian, sampailah kepada tajuk. Okey, tajuk. Kalau nak bagi hitam sikit, nak bagilah hitam sikit. Tapi awak guna tu kan? Guna pen. Jadi itulah. Lepas awak tulis penulis, ni masuklah pada pengenalan. Baik, pengenalan ni adalah gambaran menyeluruh. Apa awak nak cerita dalam awak punya kajian itu. Ya? Jadi kajian kita ni ada 4 perkara yang kita nak cakap tadi kan. Satu, tentang maksud nasionalisme. Yang kedua, faktor berlaku nasionalisme di Filipina. Bukan di negara lain ya, di Filipina. Dan awak ambil perjuangan Jose Rizal. Kemudian awak nak cerita iktibar yang diperoleh. Dapat? Ada 4 perkara awak nak cerita. 4 perkara ni awak kena jelaskan dalam pengenalan. Ya, awak jelaskan dalam pengenalan tempat perkara ni. Okey, cuba baca. Saya tak nak baca, penat. Boleh nampak tak baca senyap-senyap? Jiying ni siapa? Yang baru masuk ni, apa nama dia? Yang baru masuk ni nama apa? Ada nama dalam list. Siapa yang baru masuk tadi? Okeylah, tak nak cakap. Tak adalah kehadiran. Okey, jadi nampak tak? Ayat yang pertama, nasionalisme merupakan fahaman yang mencerminkan kebangkitan Asia Tenggara sebagai tindak balas terhadap imperialisme. Saya tak ambil daripada buku teks. Sebab kalau saya ambil daripada buku teks, ini bukanlah kajian. Ini saya menyalin daripada buku teks. Ya, jadi awak kena ambil daripada sumber-sumber lain. Tapi kalau awak dah cari tak jumpa, awak kata saya tak jumpa dah cikgu, saya nak guna buku teks, ya gunalah. Markah dia akan turun lah. Ya? Jadi awak tak boleh lah hanya 100% buku teks, nama pun kajian kes. Ya? Jadi kena guna sumber-sumber lain. YouTube boleh, internet boleh, ya? Macam-macam boleh, jurnal boleh. Okey, kemudian ayat yang kedua tu, saya kata contohnya berlaku di Filipina di bawah pimpinan Jose Rizal dan diteruskan oleh pemimpin seperti Emilio Aguinaldo. Jadi yang ini saya dah menjawab soalan 2 tadi. Ya, nasionalisme faktor yang berlaku di Filipina dan dilakukan oleh Jose Rizal. Okey. Kemudian saya kata diteruskan oleh Emilio Aguinaldo. Apa tujuan dia Jose Rizal ni berjuang? Nak menghapuskan penjajahan barat iaitu Spanyol. Ya. Jose Rizal telah menggunakan pelbagai cara. Ni cara tadi, soalan berkaitan dengan perjuangan Jose Rizal. Saya dah bagi yang tu Di sini Jose Rizal telah menggunakan pelbagai cara
Ya, untuk menikmati kebebasan. Tak nak menikmati kebebasan, bolehlah untuk mencapai kebebasan pun boleh juga. Okey. Akhir sekali kita nak jawab iktibar ni. Soalan yang akhir tu. Analisakan iktibar. Jadi kita pun tulislah. Tentunya perjuangan mereka telah memberikan pelbagai iktibar kepada pemimpin di negara-negara lain untuk menentang penjajah. Nampak? Pengenalan tu tak panjang, pendek saja. Ya, dalam 5 atau 6 ayat. Baik, setakat ni ada soalan? Ada soalan? Hello? Tak faham ya? Nanti tak faham tanyalah, dapatlah markah kat situ. Okey, saya pun nak buatlah. Lepas habis pengenalan, saya terus jawab soalan nombor Okey, saya terus jawab soalan nombor 1. Mana soalan dia? Ini soalan dia. Menyatakan pelbagai maksud nasionalisme oleh tokoh-tokoh sejarah. Tokoh sejarah ni memang ada dalam buku teks. Tapi janganlah awak ambil semuanya dari buku teks. Kenalah cari sumber lain. Nama pun kajian. Kalau dah cari tak jumpa, ambillah dari buku teks. Tapi saya cakap kat awak markahnya tidaklah tinggi. Ya? Awak tak adalah dapat kosong. Tapi nak dapat markah yang bagus, kena cari tokoh-tokoh lain yang disebut dalam buku teks. Faham? Jadi saya pun nak jawablah soalan 1 tu, saya tulislah nombor 1. Okey? Saya tulis nombor 1. Menurut Kamus Dewan edisi 4, pada muka surat berapa saya tak ada Kamus Dewan, saya buat ayat saja menurut Kamus Dewan muka surat berapa nasionalisme boleh dimaksudkan dengan apa? Apa yang Kamus Dewan tulis, tulis sana. Okey, dan bila awak guna ayat ni, menurut Kamus Dewan ni, ini menunjukkan awak sudah ada kajian literature. Sudah ada kajian literature. Jelas tak? Hello? Kemudian awak bukalah internet. Awak cari internet nampak pula ada satu manusia ni namanya apa tak tahu. Awak cari dia dia pula cakap nasionalisme ni apa maksudnya. Ada pendapat Profesor, contoh Profesor Soraya kata. Ya. Beliau mengatakan yang inginkan awak buat kajian literature. Berapa banyak saya nak letak? Saya nak sekurang-kurangnya 3. Kalau awak letak 3, maka awak tinggi. Kalau awak tak ada langsung, awak tak dapat kosong. Cuma markah kajian kes awak tidak tinggi. Ya, Profesor Soraya tak adalah, ni rekaan saya je Profesor XXX katakan. Okey, ambil pendapat orang ni, apa dia cakap. Tapi janganlah ambil 100% dari sini. Ya, ini buku teks. Kita tak naklah berpandu sini, kita nak awak buat kajian tambahan, menunjukkan awak dia buat bacaan tambahan. Jelas tak? Pak Azalia, boleh? Boleh. Pak Zalia? Boleh cikgu. Seorang je boleh, finish je selalu. Boleh cikgu, boleh. Okey. Okey, lepas habis soalan 1, awak buatlah soalan 2 pula.
Ya, antara faktor berlakunya nasionalisme di Filipina ialah kerana apa? Kalau ada dua sebab lah. Kalau ada tiga sebab lah. Ya, dekat sini pun awak boleh ambil pendapat orang. Ya, menurut siapa-siapa mengatakan Jose Rizal menentang kerana apa? Boleh. Itu menunjukkan adanya kajian literature. Okey? Kalau awak tak tulis, tak salah. Cuma markah awak tak banyak lah. Ya? Okey, habis jawab soalan 2, awak jawab soalan 3. Okey, soalan 3 tanya, apa soalan 3 tu? Soalan 3 ialah huraikan perjuangan Jose Rizal dalam menentang penjajah. Okey, awak pun ambillah nombor 3, tulis nombor 3. Jose Rizal dalam menentang penjajah telah menulis novel, contoh menulis novel Noli Me Tangga. Memang ada dia tulis buku ni, ya. Apa yang dicerita dalam buku tu? Tulislah sikit. Okey, apa lagi cara dia? Dia telah juga menubuhkan Liga Filipina. Kalau awak baca ya, dia juga telah menubuhkan Liga Filipina. Teranglah, terang. Kalau nak letak kajian literature, ambil pendapat orang, letak dalam tu. Kalau tak ada, tak apalah. Ya, nak sekurang-kurangnya 3 je. Cukup 3 cukuplah. Okey, lepas tu nak jawab soalan akhir. Objektif yang keempat ni, menganalisa iktibar yang diperoleh. Maka awak pun buatlah nombor soalan 4, terus je, direct je, tak payah pusing-pusing. Antara iktibar yang saya peroleh ialah rakyat Malaysia yang cinta akan negara. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kita hendaklah, saya dah tersilap sini ya. Sebagai rakyat Malaysia. Oh, ini betul. Ini ada soalan 4. Okey, habis ni bila kita buat soalan 4, dia bila soalannya iktibar, ya, dia mesti ada kata kunci. Kata kunci seperti hendaklah, haruslah. Lagi apa? Padalah. Lagi apa? Inilah, saya tak soal, saya dia jawab. Jadi nak jawab soalan iktibar, kita mesti mula ayat dengan kita hendaklah, kita wajarlah, kita mesti jawab ni sebagai ni, walaupun ni saya tambah, maka dia jadi ayat berlapis. Jadi untuk soalan iktibar, dia perlu ada ayat berlapis. Kita tengok ayat yang kedua. Selain itu, iktibar yang saya peroleh ialah semua rakyat haruslah, nampak tak? Haruslah bekerjasama mempertahankan negara. Ni kata tugas agar ni menunjukkan ayat berlapis. Ya? Jadi haruslah mempertahankan negara agar tidak jatuh ke tangan musuh. Jadi ini menunjukkan ayat berlapis. Jadi untuk menjawab iktibar, ingat mula-mula mesti ada kata kunci. Hendaklah, haruslah, wajarlah, mestilah. Semua tu mesti ada. Ada banyak lagi contoh. Perlulah. Okey? Banyak lagi awak boleh tengok. Kemudian diikuti dengan agar atau supaya. Mesti ada. Kalau tidak dia jadi ayat selapis, dia tak dapat markah. Ini cara nak jawab peperiksaan kertas esei pun sama. Ya? Baik, setakat nombor 4 ni ada soalan?
Ada soalan? Tak ada cikgu, tak ada. Boleh faham? Cikgu, Ya, saya. kalau itu kajian literature, kalau saya tulis dari internet boleh tak? Macam tulis itu Boleh. link. Boleh. Awak ambil daripada thank you for reminding me. Awak boleh ambil daripada YouTube juga. Daripada YouTube yang saya tonton, saya dapati. Boleh? Ya? Boleh ambil daripada buku selain buku teks. Daripada YouTube, jurnal, dokumen-dokumen lain, surat khabar boleh. Tapi awak kena petik kat situ. Berdasarkan surat khabar apa. Ya, kena nyatakan. Ada saya bagi contoh hari tu kan? Kajian literature. Tak ada, nanti saya hantar. Okey, mungkin saya bagi pada tingkatan 5 je. Okey, setakat ni boleh ya kajian literature? Jelas? Okey, dah habis jawab soalan 1. Soalan 1 dah jawab. Soalan 2 pun dah jawab. 3 pun dah jawab. 4 pun dah jawab. Pergi kepada kesimpulan. Saya kata nak menulis kesimpulan, kita mesti ada mula dengan pengetahuan yang saya peroleh. Mesti ada. Ya, pengetahuan ni kena ada. Daripada kajian saya ialah Jose Rizal merupakan seorang pejuang yang sanggup mati demi negaranya. Itu mudah je. Pengetahuan yang saya dapat bila saya kaji tentang Jose Rizal ni, saya dapati dia seorang yang berani. Ya, okey. Lepas tu, pengetahuan yang kedua. Selain itu, pengetahuan yang saya peroleh ialah Jose Rizal telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan tanah airnya. Contoh. Ya, itu pengetahuan. Baik, kemudian iktibar. Iktibar yang saya peroleh ialah, boleh ambil balik daripada yang atas tadi ya. Yang iktibar yang saya peroleh ialah untuk berjaya kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh agar impian kita tercapai. Okey, iktibar. Lepas tu kita kena ada nilai patriotisme. Apa nilai patriotisme? Okey, cinta antara kekal merdeka. Ya? Nilai kita tak jawab dengan kata kunci ni. Nilai dia tak guna ni. Dia terus sebut nilai. Ya? Contoh semula. Nilai patriotisme yang saya peroleh ialah kerja sama antara rakyat dan pemimpin dan mendatangkan kesan yang positif. Contoh. Itu nilai tu. Nilai patriotisme terus kita sebut nilai. Tapi kalau kita jawab iktibar, kita tak boleh jawab macam kita jawab nilai. Kita kena ada, kita hendaklah, ya, kita kena ada itu. Macam yang contoh saya bagi kat atas ni. Okey. Jadi dalam kesimpulan mesti ada pengetahuan. Mesti ada iktibar. Mesti ada iktibar. Mesti ada nilai patriotisme. Dan akhir sekali harapan. Okey. Harapan awak lah terhadap rakyat Malaysia ni. Harapan ni kena letak tinggi-tinggi. Ya, setinggi yang boleh. Harapan saya agar rakyat Malaysia mempunyai semangat cinta akan negara dan sanggup membangunkan negara agar dihormati oleh kuasa-kuasa besar. Contoh. Ya, saya juga berharap, apa lagi harapan awak? Rakyat Malaysia akan hidup bersatu padu, aman dan damai. Boleh. Itu harapan awak. Boleh faham? Boleh faham? Ke laju? Faham cikgu. Boleh? Boleh ya?
Okey, last sudah habis semua ni. Dah tulis dah kesimpulan, barulah kita tulis sumber rujukan. Okay, macam mana nak tulis sumber rujukan? Okey, kejap. Nampak apa? Gelap? Dia gelap cikgu. Ya, dia gambar tak keluar, internet slow. Dah bayar bil lah tapi internet slow juga, nak macam mana? Nampak apa? Putih saja. Ya, putih. Hitam, lepas tu putih. Internet dia tak keluar tu dia, lambatnya dia keluar. Akhirnya dia keluar, kecil je. Nampak ke? Nampak ke? Kecil sangat cikgu. Tak apa, nanti saya hantar dekat dalam grup boleh? Tak boleh nak besar dah, satu je. Besar dia, maksimal dah. Okey, tak boleh dah. Nombor besar dah. Okey, kalau kita tengok buku kan, letak nombor 1, buku. Apa buku yang kita tulis? Kita gunakan. Letaklah nama pengarang ni dulu. Kemudian tahun buku itu. Nama buku itu. Okey, penerbit buku itu. Ini cara nak menulis buku. Kalau jurnal ada cara dia macam ini. Kalau surat khabar, Putusan Malaysia 17 Jun 1992 halaman 5. Okey, ini contoh bagaimana kita boleh menulis sumber rujukan. Kalau kita tonton YouTube, contoh kita tonton video Okey, letak tajuk, letaklah terbitan siapa, TV3 ataupun TV apa-apalah. Kalau tengok televisyen, tajuk dia program apa. Majalah pun samalah. Jadi ini saya akan hantar dalam tu. Tapi kalau internet, awak kena copy baliklah halaman internet itu. Okey? Boleh? Boleh. Jadi awak pun tulislah sumber rujukan. Sumber rujukan mesti ada berapa? 3. Mesti ada berapa? 3. Saya tulis macam ni, saya tulis buku. Tapi ada buku A, kemudian buku B, buku C. 10 buku awak tulis. Kira berapa? Kira berapa sumber rujukan? 1. 1 sebab buku. Okey? Awak kena ambil yang kedua lah. Yang kedua, internet. Awak pun tulislah internet ni sampai berapa banyak link. Katakan ada 10 link awak tulis. Kira berapa? 1. Kira 1 juga. Tapi bila buku ada, internet ada, sudah kira 2. Lepas tu mungkin bahan awak yang ketiga tadi apa? Ada. Baik. Boleh faham? Boleh. Bila awak siap menulis sumber rujukan, siaplah kajian kes awak. Berapa banyak muka surat nak guna? Berapa muka surat kita guna? 6. 5 muka surat sahaja. 5 muka surat maknanya kertas ini depan belakang 3 helai sahaja. 3 helai sahaja. Ini kertas A4. Okey. 5 cikgu, 5 muka surat tambah itu jadual kerja ke?
tambah 3 keping kertas. Depan sekali tu jangan dikira di dalam keping kertas ni. Boleh? Boleh. Sebab dia penanganannya dan saya harap tak ada masalah lah nak buat. Saya tengok kelas 4 akasia ya, 5 akasia. Dulu dia 4 akasia, sekarang dia dah jadi 5 akasia. Awak nampak tak ni? Saya sharing ni. Nampak je. Nampak ni, banyak video dia dah hantar. Dia dah hantar untuk pembentangan. Nampak? Hari Jumaat ni saya pergi ambil dia punya buku, kajian kes dia. Jadi awak boleh buat pembentangan melalui PowerPoint atau awak rakam. Awak tak ada PowerPoint tak apa, awak tulis atas kertas, majung ke kertas manila card ke, awak pegang, suruh bapak pegang, awak pun cerita apa awak dah buat dalam kajian kes tu, rakam dan hantar pada saya. Ni mereka ada PowerPoint, mereka boleh buat dan mereka ada letak suara dan gambar mereka. Okey, itu contohlah. 5 akasia dia dah siap lah, ada lagi 2-3 orang je yang belum hantar. Okey, boleh? Cikgu, Ya. boleh ke jika tak nampak muka semasa pembentangan? Itu mana saya tu saya nak cikgu call saya, tak apa awak tak payah call saya call awak. Cikgu call saya nak buat pembentangan. Saya dengar lah, saya call awak, saya dengar. Boleh? Ya, awak kata nak buat WhatsApp call, boleh? Tak semestinya guna PowerPoint untuk buat pembentangan. Boleh guna cara-cara lain. Tapi muka nak ada dalam. Macam sekarang lah nampak muka saya ni kan. Macam tu. Okay. Roger? Boleh ke tidak? Cikgu kita buat sorry dulu rakam video boleh tak? Hari ni awak dengar talimat saya kan? Dengar talimat saya kan? Bolehlah macam kerja tu. Jangan lupa tarikh hari ni 16 hari bulan. Okey, ada soalan lain. Soalan berbangkit yang lain. Patutnya setengah jam dia cakap ni. Setengah jam lagi buat kerja. Siapa yang langsung tak ada bahan lagi ni? Hari tu saya ada bagi bahan daripada buku lain kan. Itu boleh juga digunakan. Itu buku yang kakak awak guna sebelum ni lah. Itu tak dikira buku teks sebab dia tak digunakan lagi dah. Okay. Kalau susah-susah sangat awak dah tak ada bahan, awak mesti buat juga kajian kes. Awak ada bahan ni je. Ni lah. Tapi markah awak jangan harap dapat A lah kan. Awak kalau nak dapat A, kena buat tinggi sikit lah kajian. Nama pun kajian. Baik, jelas? Ada soalan dia tanya? Pak Kasia dulu. Ada soalan Pak Kasia? Tak ada ya? Signal lambat sampai kan? Pak Azalia, ada soalan? Pak Azalia ada soalan? Tak ada satu perkara. cikgu. Bagus. Pak Azalia ni dia selalu jawab. Pak Akasia dia malu sikit. Okey, lagi satu. Awak dah lah tak buka gambar awak kan? Macam saya cakap dengan Tiang aja kan? Mana tahu awak ada situ ke tidak? Letak aje. N lah, gambar macam-macam aja. Ya? Apa nak malu muka sendiri? Memang muka dah macam tu. Nak macam mana kan? Lawa ke tak lawa ke muka kita macam tu juga. Okey, jadi itulah dia. Saya harap awak semasa kelas bahasa Inggeris tu besok ada 1 slot, 2 slot, 3 slot kan? Saya punya jadual saya gantung sana sebab tu saya tengok sana.
pukul berapa tu tak nampak lah dari sini. I think 10:30 kot. Satu slot bahasa Inggeris. Nanti saya suruh suami saya tengok. Pukul berapa? 9:30 satu slot. Satu setengah jam saja. Another one. Pak Azalia tu sejarah. Itu kita nak ajar. Ya. Jadi waktu Puan Baramis ada ajar awak maths tak? Ada cikgu. Ada tak? Siapa ajar matematik? Miss Moon. Oh okey, dia ada ajar. Kalau Puan Baramis dia menyimak kertas ya. Jadi awak kena buat jugalah waktu petang, waktu malam kan. Memang awak ada homework yang lain. Tapi pada hari yang ada bahasa Inggeris, awak kena buatlah. Ya, dan saya tak boleh lah bagi waktu sejarah saya buat sebab saya nak ajar juga kan. Dan seperkara lagi saya tidak akan buat ulangan ya bila sekolah dibuka. Sebab bila sekolah buka kita nak terus ajar sebab bulan 6 tu kita ada peperiksaan pertengahan tahun. Jadi tolonglah masuk dalam Google Meet. Kalau tidak pun tontonlah video yang kita telah upload. Ya. Okey, kalau tak ada kita berhenti di sini. Isi link kehadirannya. Subjek bukan bahasa Inggeris tapi sejarah. Okey? Terima kasih. Terima kasih cikgu baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ini saya terima kasih.